Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak menjawab quiz session daya penyelesaian masalah peperiksaan untuk penolong jurutera grade JA29. So ada 20 soalan, jom kita mulakan quiz. Okey, quiz yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang pertama. So soalan yang pertama, kita ada 1.75 kg gula-gula diagihkan mengikut nisbah 3/4. Berat 20 biji gula-gula tersebut adalah 100 gram. Berapakah bilangan gula-gula bagi bahagian yang lebih besar? Okey, so sekarang kita kena tukar dulu dalam gram. Okey, untuk standardize supaya lebih mudah. 1.75 kilo ni sama dengan 1750 gram sebab kita darabkan dengan 1000. Okey, so nisbah dia kat sini 3/4. Total ni maksud dia 1750 ni, 1750 ni dia bahagikan kepada 7. So kita tahu satu bahagian bersamaan 250 gram. Dan dia kata berat 20 biji 100 gram. 20 biji 100 gram. Awak kena tahu satu biji gula-gula tu berapa gram. Jadi awak bahagikanlah. Jadi awak tahu 100 bagi 20 dapat 5. Maksudnya satu biji gula-gula berat dia 5 gram. Okey, dan dia kata berapa bilangan gula-gula, berapa biji gula-gula dekat bahagian yang paling besar, iaitu 4. 3/4, 4 paling besar kan. So dekat bahagian paling besar 4 ni, kita tahu satu bahagian sama dengan 250. 250 darab 4 sama dengan 1000 gram. Itu dalam berat. Kalau dalam biji, awak kena bahagikan dengan 5. Sebab satu biji 5 gram. Jadi 1000 bahagi 5 dan awak akan dapat jawapan dia. Okay, jawapan dia ialah 200 biji. Nampak? Betul. Okay, next soalan yang seterusnya. Okay, 60% daripada jumlah wang simpanan Aminah diberikan kepada 6 orang anaknya. Setiap anaknya dapat RM260.75. Berapakah jumlah keseluruhan wang simpanan Aminah? Okay, kalau awak tengok kan, soalan ni simple je. 60% dia bagi kat 6 orang. Maksud dia setiap anak dapat 10%. 10% sama dengan RM260.75. Jadi kalau 100%, awak darabkan dengan 10 sahaja. Jadi 2607.50 sen. Jawapannya ni. Mudah kan? Okay, soalan yang ketiga. Ramli menjual air bandung berharga RM1.50. Cendol 2 kali ganda. Maksudnya cendol satu harganya RM3. Mahal juga ada jual cendol. Okay, sebanyak 150 gelas air bandung terjual. 180 mangkuk cendol pun terjual. Berapakah hasil jualan? Okay, so kat sini kita tengok air bandung harga dia RM1.50. Jadi 150 darab 1.5. Lepas tu tambahkan dengan cendol 180 darabkan dengan 3. Dapatlah RM765 total. Okey, ini mudah lagi. Okay, soalan nombor 4. 550 buah buku tersimpan di dalam sebuah amari. So maksudnya dalam amari tu total buku yang ada adalah 550. Okay, 55% daripadanya terdiri daripada buku bahasa Melayu. Selainnya buku bahasa Inggeris sebanyak 55 buah dan selebihnya adalah buku bahasa Arab. Berapakah bilangan buku bahasa Arab? Okay, first kali awak kena tahu bahasa Melayu tu ada berapa. Jadi 55 bagi 100 darabkan dengan 550. So kita nak tahu kat sini buku bahasa Melayu ada 302.5. So 303 lah. So 550 tolak 303. So 247 baki dia. So baki dia adalah bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. So jadi 247 ni kita nak bahasa Arab je, tolakkan dengan 55. Dapatlah jawapan kita 193. Tapi kat sini dia kata salah. Jawapannya 247. Kalau kita tahu 247 ni, maksud dia adalah gabungan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Ni korang kena tengok lah. Okay, soalan yang kelima. 4 biji oren berlabel RSTU masing-masing mempunyai berat 145, 135, 150, 140 gram. 2/5 bahagian daripada oren S dan T dimakan. Berapakah jumlah berat oren yang tinggal? Okey, sekarang dia makan 2/5 bahagian daripada oren S dan T. Okey, S dan T. Sekarang kita tambahkan S dengan T dulu. S dengan T adalah 135 tambahkan dengan 150.
Okey, jawapannya 285. So 285 ni gabungan S dengan T, tapi dah dimakan 2/5. So yang tinggal 3/5. Jadi awak darabkan 3/5. 3/5 darab 285. 3/5 darab 285. Tinggallah 171. Dan tambahkanlah oren yang tak dimakan. Yang tak makan R dengan U. Tambah 145 tambah 140. Dapatlah jawapan 456. Inilah oren yang tak dimakan. Kan betul? Okey, nombor 6. Sebuah van dipandu dari bandar Q ke R yang jaraknya 380 km dalam masa 4 jam 15 minit. Berapakah laju purata van tersebut? Okey, kalau dia suruh kira laju ni, awak tengok unit dia, kilometer per jam. Maksudnya awak kena bahagi jarak dia dengan jam. 380 nak bahagi 4 jam 15 minit. 15 minit ni awak kena tukar jadi jam. 1 jam ada 60 minit. So 60 bagi 15, 15 bagi 60, so berapa? 15 bagi 60 sama dengan 0.25. So maksud dia adalah 4 jam 4.25 jam. Jadi 380 bahagi 4.25, dapatlah jawapan 89.4 km per jam. Okey, soalan seterusnya. Kebarangkalian bagi Ramli menepati sasaran dalam aktiviti memanah adalah 4/5. Berapakah bilangan tidak menepati sasaran apabila beliau memanah sasaran sebanyak 150 kali? Okey, sekarang dikata kebarangkalian tepat 4/5. So maksud dia kat sini, kalau kita convert dalam peratusan, 4/5 darabkan dengan 100, maksudnya 80% tepat, 20% tak tepat. Jadi dia tanya kat sini, berapakah bilangan tidak menepati sasaran? Okey, kalau 100% tepat, 150 tepat. Sekarang ni dia cuma 80% je tepat. So awak 80 bahagi 100 darabkan 150. Maksudnya yang tepat ialah 120 panahan, yang tak tepat ialah 30. Okey, betul. Okey, nombor 8. Sebuah besen mengandungi 7 liter air. 25 biji belon diisi dengan air tersebut sebanyak 300 ml setiap biji. Berapakah isi padu air yang tinggal dalam besen? Okey, so kita ada besen 25 belon diisi dengan 300 ml. Awak darab je. 25 darab 300. So kita ada 7,500 ml. 7,500 ni kita kena tukar jadi liter. Bahagikan dengan 1000. Jadi 7.5 liter. So 70 liter total air tolak 7.5. Dapatlah 62.5. Inilah baki air yang masih ada. Okey, nombor 9. Sejumlah 2,500 buah buku tersusun di atas rak G dan 2,350 buah buku di atas rak H. Berapakah bilangan buku yang perlu ditambah di atas rak G supaya bilangan buku itu lebih 165 buah daripada bilangan di atas rak H? Okey, ini mudah sahaja. Okey, so first sekali kita nak compare sekarang. G dengan H tu beza dia berapa? So 2,500 yang ada kat rak G tolak dengan 2,350 yang ada dekat rak H. Okey, sekarang beza dia baru 150. Nak jadikan beza dia 165, so kat rak H tu kena tambah lagi 15 buku. Ni soalan mudah saja. Okay, nombor 10. Purata pendapatan Z sebulan bagi bulan Januari dan hingga April. So kita ada bulan 1 Januari, Februari, Mac, April. 4 bulan adalah sebanyak 12,600. Maksud purata ni 12,600 ni awak kena bahagikan dengan 4. Ni purata 4 bulan. Maksudnya gaji dia sebulan 3,150. So next, pada bulan Mei tahun itu pendapatannya meningkat kepada 18,200. Maafkan saya. Purata pendapatan Z sebulan bagi bulan Januari hingga April ialah 12,600. Maksudnya 12,600 ni purata dia. Setiap bulan dia dapat 12,600. Kayalah dia. Dapat 12,600 setiap bulan. Lepas tu awak darab 4. Dan 4 bulan dapat 50,400. So dia kata bulan Mei tiba-tiba daripada 12,000 gaji bulan tu dapat 18,200.
So tambahkan gaji 5 bulan. So jawapannya 12,600 darabkan dengan 4 dan tambahkan dengan 18,200. So selama 5 bulan dia gaji dia dah sampai 68,000. Ini kaya, tak tahulah ni kerja apa ni. Okey, next nombor 11. Jarak dari bandar W ke X ialah 165 km dan jarak dari bandar X ke Y ialah 3/5 jarak dari bandar W ke X. Berapakah jarak dari bandar W ke Y? Nampak macam susah, tapi tak susah mana pun. Awak kena buat dalam straight line, dalam garis yang lurus. Kita buat W ke X 165, lepas tu X ke Y, W ke X 165, X ke Y 35 jarak daripada W ke X. Maksudnya Y dekat tengah-tengah antara W dengan X. So kita nak tahu dulu jarak dari X ke Y berapa. Jadi 3/5 darabkan dengan 165. Okey, so jadi X nak pergi Y jarak dia 99 km. Okey, tapi W nak pergi X 165. Maksud Y adalah jarak dia di tengah-tengah, nak pergi W ke X. Sekarang ni dia kata berapakah jarak daripada bandar W ke bandar Y melalui X. Maksudnya dia buat kerja gila lah. Dia daripada W ni contoh saya bagi analogi. W ni Kuala Lumpur, X Johor, Y Negeri Sembilan. Contoh ni macam ni. So soalan ni tanya berapakah jarak daripada KL W nak pergi ke Negeri Sembilan tapi lalu Johor, pergi Johor dulu. So maksud dia 165 jarak daripada KL ke Johor, lepas tu nak pergi Negeri Sembilan, patah balik, tambahkan dengan 99. So jawapannya 165 tambah 99. Betul ke tidak? 165. Betul ke tidak? Okey, adakah betul, adakah tidak? Bukan macam itu. Okey, 99 adalah jarak X ke Y. Jarak X ke Y. So, jarak X ke Y ialah jarak Johor ke situ. Okey. So, berapakah jarak dari bandar W ke Y melalui bandar X? So, W ke X 165. Okey, 165 tambahkan 99, betul tak ada masalah. Jawapannya 264. Okey, betul lah analogi kita dari KL pergi Johor, lepas tu pergi Negeri Sembilan. Jawapannya 264. Okey, nombor 12, sebungkus biskut berharga RM15.50. Raymond membeli 55 bungkus biskut. Banyak dia beli dan menjual 45 daripadanya dengan harga RM18 sekotak. Tiba-tiba RM18 sekotak. Berapakah beza jumlah hasil jualan dengan jumlah pembelian semua biskut tersebut? Okey. So, soalan ni cakap dia beli 55 bungkus. Okey, 55 satu kotak harga dia RM15.50. Darab RM15.50. 55 darab RM15.50. Okey, ni total harga yang dia beli RM852.50. Tapi dia bijak. Dia beli, dia nak jual RM18. Dia nak jual RM18, tapi dia cuma berjaya jual 4/5 je. So kita kena tahu 4/5 daripada 55 bungkus berapa. So kita buat 4/5 darab 55. So maksud dia Raymond ni berjaya jual 44 bungkus je. Lagi 9 bungkus membazir, tak jual, tak laku. So yang dia jual 44 bungkus ni darabkan dengan RM18. So dia kat sini dia dapat RM792. So kita kena tolak yang dia beli tadi RM15.50 darab 55. Nak tengok dia ada untung ke tak. Dia ada untung ke tak, kita nak tengok. So kat sini Raymond dia kata beza dia adalah RM60.50. Itu adalah beza dia beli dengan yang dia jual. Okey, so untung ke tak untung? Kita tengok untung ke tak untung. Okey, 13. Amran berjalan kaki selama 38 minit 38 saat. Kemudian dia melakukan senaman selama 5 minit dan berjalan semula 50 minit 43 saat. Berapakah keseluruhan aktiviti? Okey, jadi awak tambah je lah. Jawapan dia pun ada dalam saat. Awak kena, cara senang dia, kita tambah yang minit dulu. Okey, 38 tambah 5 tambah 50.
Okey, total minit ialah 93. 93 minit ni awak terus tukar kepada jam. 1 jam 60 minit kan. Tolak 60, so dapat 1 jam 33 minit. Next kita tambah dia punya saat. 38 tambah 43. Okey, saat dia dah lebih 81 saat. 60 saat sama dengan 1 minit. Tadi kita dapat 1 jam 33 minit. 81 tolak 60 sama dengan tambah lagi 1 minit, jadi 1 jam 34 minit 21 saat. Pastikan awak tukar dulu dalam minit dengan saat. Kan betul? Okey, 14. Harga sebuah meja makan ialah RM1,250. 6 buah kerusi RM1,300. Harga satu set tilam 15% kurang daripada jumlah harga barang-barang tersebut. Berapakah harga kesemua barang? Kat sini dia beli meja makan, dia beli 6 kerusi, lepas tu tilam. Kita nak tahu harga tilam berapa, lepas tu tambah semua. Okey, harga tilam dia kata 15% kurang daripada jumlah harga barang-barang tersebut. Berapakah harga kesemua barang tersebut? Okey, next kita tu Okey, sebuah meja makan 1250 tambahkan dengan 1300. Okey, so 15% kurang. So 15 bagi 100 darabkan dengan 2550. Jadi dekat sini harga tilam ialah 2550. Harga set tilam ialah 2167.5. Ini harga tilam. So next, harga kesemua tambah balik. Tambah dengan harga meja makan 1250. Tambahkan dengan harga 6 kerusi 1300. So kat sini kita dapat jawapannya 4717.5. Salah jawapannya. Jawapannya yang ni. So kalau dia ambil jawapan yang ni, sebenarnya jawapan ni tak logik pun sebenarnya. Yang kita kira ni sebenarnya logik. Cuba korang tengok betul-betul. Meja makan 1250, kerusi 1300. Set tilam 15% kurang daripada harga semua barang ni. So jadi berapakah harga ke semua barang? Kalau korang tambah kerusi dengan meja ni pun dah 2550. Okey, next, kalau tambah harga tilam ni 15% kurang. Tak mungkinlah hanya tambah cuma 400 lebih. So kat sini dah ada masalah lah dekat soalan ni. So jawapannya saya rasa D. Kalau korang rasa C, komen kat bawah macam mana jawapannya C. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 15. Ruby menjual 3 jenis buah-buahan, iaitu 45% adalah buah limau, 25% buah tembikai, selebihnya 60 biji buah jambu. Berapakah jumlah keseluruhan buah-buah tersebut, ada berapa biji? Okey, bila keluar soalan macam ni, ada 3 jenis buah, peratusan limau tahu, peratusan tembikai tahu, yang lebihnya adalah jambu. So awak tambahkan peratusan tu, 45 tambahkan dengan 25 sama dengan 70. Jadi 70% awak tak tahu berapa biji, tapi balance dia 30% awak tahu. 30% ialah buah jambu. 30% sama dengan 60. So maksud kat sini, jadi awak nak tahu kat sini, simple je guna matematik. 30% sama dengan 60. So awak darabkan dengan 2 je. Jadi kat sini 100% sama dengan darab 2 je lah, 200. Mudah kan? Okay, nombor 16. Apakah nilai R? Bila keluar soalan macam ni kan, awak kena try and error tau. Awak tengok 225 ni, awak tekan dia punya square root dia. 225 sama dengan 15. Square root 196 sama dengan 14. Square root 144 sama dengan 12. So ini sebenarnya adalah hasil kuasa 2 bagi nombor, sesuatu nombor. So ini 15, 14, 12, 11. Confirm lah yang ini 13. Jadi 13 kuasa 2 sama dengan 169. Okay, next soalan nombor 17. Sebuah kilang mengeluarkan 8,900 bungkusan roti untuk dihantar sama banyak ke 5 buah pekan. Di pekan Q, bungkusan tersebut diagihkan sama banyak kepada 8 buah kedai. Berapakah baki bungkusan di pekan Q yang tidak diagihkan? Ini mudah saja.
Okey, mula-mula kita ada roti Gardenia 8,900. Okey, 8,900 ni kita nak hantar kat 5 buah pekan, bahagi dengan 5. Jadi setiap pekan akan dapat 1,780 roti. Okey, dan dah sampai satu pekan ni, namanya pekan Q, dia nak hantar kat 8 kedai pula. Awak bahagi lagi dengan 8. Jadi berapakah baki dekat kedai tersebut? Okey, tadi kita dapat 1,780 kan. Bila nak hantar kat 8 kedai ni, awak bahagikan guna cara yang dulu, zaman-zaman dulu tu. 8 kat luar, 1,780 kat dalam. Kalau awak guna kalkulator, awak dapat perpuluhan. Kalau dapat perpuluhan nanti korang tak tahu berapa. Okey. 1,780 bahagikan dengan 8. 8 darab 2, 16. Turunkan 1, 8. 8 darab 2 lagi 16. Lepas tu 20. 8 darab berapa 20? 8 darab 4. 8 darab 4 24. 8 darab 2 lagi 16. 20 tolak 16. So baki yang tak boleh dibahagikan adalah 4. Sebab roti Gardenia ni dah masuk dalam plastik, takkanlah nak belah-belah-belah bagi. Kalau korang guna kalkulator kan, korang akan dapat 222.5. 0.5 tu tu masalah sikit lah. So korang kena guna cara manual, barulah korang tahu berapa yang tak boleh dibahagikan. Okey, soalan nombor 18. P10. P tambah 15 sama dengan Q. Jadi Q adalah 15 tambah 10, 25. R tolak 5 sama dengan P. So P tadi kita tahu P adalah 10, R, jadi R adalah 15. So jadi P tambah Q tambah R sama dengan 10 tambah 25 tambah 25 tambah 15. 10 tambah 25 tambah 15 sama dengan 50. Okey, next. 20 buah majalah berharga RM210 dan 15 buku nota pula berharga RM65. Berapakah harga bagi setengah daripada jumlah majalah, tambah dengan 1/3 daripada jumlah buku nota? Okey. So kita ada 20 majalah berharga RM250 dan 15 buku nota pula berharga RM65. RM65.50. Berapakah harga bagi setengah daripada jumlah majalah dan 1/3 daripada jumlah buku nota? Okey, next. Cara ni, sebab 20 buku majalah dia dah bagi RM210, 15 buku nota RM65.50. Berapakah harga bagi setengah daripada jumlah majalah, ditambah dengan 1/3 daripada jumlah buku nota? Okey, so kita tahu 1/2 darabkan dengan setengah majalah. 20 majalah sama dengan 210. Okey, harga setengah majalah, jadi 1/2 darab 210 sama dengan RM105. Okey, ini baru majalah. 1/3 buku nota. 1/3 buku nota RM65.50 sama dengan RM21.83 tambah 105. So total adalah RM126.80. Okey, salah. Dia kata jawapannya RM34.50. Ni tak tahulah soalan ni salah ke kita yang salah. Okey, kalau kita lihat, kalau RM34.50, adakah dia nak harga cari harga satu dulu. Cuba kita cari tengok. Okey, 20 majalah sama dengan 210. Kita nak tahu satu majalah sama dengan berapa. 210 bagi 20 sama dengan 10.5, RM10.50. Ni satu majalah. Okey, next 15 buku RM65.50 bahagi 15. Okey, satu buku harga dia RM4.40. So RM4.40 dengan RM10.50. So jadi kat sini berapakah harga bagi setengah daripada jumlah majalah dan 1/3 daripada buku? Dah tak betul lah. So saya rasa pengiraan kita yang betul. Kalau korang ada jawapannya, sila komen kat bawah. Dan yang terakhir,
Sebuah kotak mempunyai luas 192 dan ketinggian 15 cm, boleh memuatkan maksimum 800 biji guli. Berapakah bilangan guli yang tidak boleh dimuatkan ke dalam 3,5 kotak tersebut? Okey, so kotak ni mempunyai luas tapak 192, ketinggian 15 cm, boleh memuatkan maksimum 800 biji guli. Berapakah bilangan guli yang boleh dimuatkan dalam 3,5 kotak? Kalau kita nak congak, satu kotak ada 800. Kalau ada 3 kotak, 3,5, 3.5 darabkan dengan 800 sama dengan 2,800. Tapi tak ada kan jawapan yang 2,800. Kalau korang dah kehabisan masa, korang hentam je lah yang ni. 2,800 ni paling dekat kan. Try je. Salah, jawapannya 2,758. Ni tak tahu macam mana dia orang try benda ni. Ni kalau korang tahu jawapannya, boleh komen kat bawah. Okay, dan kita pergi tengok total kita dapat berapa. So, total markah yang kita dapat ialah berapa jawapannya? Total tu je lah, dia tak tunjuk. 16/20. Okay, so kita salah 4 soalan. Tapi ada jawapan yang ragu-ragu lah. So, korang kena try banyak kali. InsyaAllah korang boleh dapat. Temu duga untuk penolong jurutera grade JA29. Okay, bye.